Baik, seterusnya kita akan ke Bumi Kenyalang dan antara perkongsian hari ini, pembinaan 7,000 menara telekomunikasi antara usaha Kerajaan Sarawak dalam menyediakan liputan menyeluruh di seluruh negeri tersebut. Perinciannya langsung bersama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Fazril, silakan. Terima kasih Farhatul. Liputan internet di Bandaraya Miri kini mencecah 89.2%, menandakan kemajuan pesat dalam pembangunan infrastruktur digital di negeri Sarawak. Menurut Pengurus Besar Sarawak Multimedia Authority SMA, Datuk Dr. Anderson Tiong Ing Heng, Kerajaan Sarawak menyasarkan pembinaan 7,000 menara telekomunikasi sebagai usaha menyediakan liputan menyeluruh di seluruh negeri. Setakat ini, 4,349 menara telah siap dibina, manakala 328 lagi dalam proses pelaksanaan tahun ini. Sementara baki 2,323 menara akan dibangunkan secara berperingkat bermula tahun hadapan. Datuk Dr. Anderson Tiong Ing Heng memberitahu demikian dalam sesi libat urus pembangunan telekomunikasi dan multimedia bahagian Miri, anjuran SMA di Miri. Katanya lagi, pembangunan ini penting bagi memastikan rakyat Sarawak tidak tercicir dalam arus digital, terutamanya dalam menerima bantuan dan perkhidmatan kerajaan secara dalam talian. Sehingga April 2025, aplikasi tersebut merekodkan 1.56 juta pengguna dan lebih 94,000 peniaga berdaftar dengan jumlah transaksi melebihi 5.1 bilion ringgit. Di bahagian Miri sahaja terdapat 155,515 pengguna dan 10,435 peniaga yang telah memanfaatkan platform tersebut. Penganjuran persidangan orang pekak Malaysia yang pertama bakal menjadi detik bersejarah di negara ini sejak penubuhan Sekolah Persekutuan untuk Orang Pekak ditubuhkan pada tahun 1954. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Razi Sitam, Sibu dipilih sebagai tuan rumah persidangan itu yang akan berlangsung September depan. Persidangan itu akan membincangkan topik seperti hak orang pekak, sektor pekerjaan dan undang-undang berkaitan. For instance, the lack of consistent access to interpreting services across key sectors such as healthcare, legal services and education means that many deaf individuals still struggle to fully participate in vital areas of public life. Beliau berkata demikian pada sidang media khas di Sibu semalam. Platform penting untuk perbincangan reformasi komuniti itu dijangka dihadiri lebih 300 peserta dan melibatkan pembentangan kertas kerja daripada pakar tempatan dan antarabangsa. Persidangan itu dianjurkan oleh Pertubuhan Kebangsaan Advokasi dan Kesejahteraan Orang Pekak dengan kerjasama Persatuan Perkhidmatan Komuniti Orang Pekak Sarawak serta Business Event Sarawak akan berlangsung dari 26 hingga 28 September depan di Sibu. Sementara dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Razi Sitam memberitahu Kerajaan Sarawak terus menunjukkan keprihatinan terhadap kebajikan rakyatnya apabila menyalurkan pelbagai bentuk bantuan sempena musim perayaan khususnya kepada golongan sasar yang memerlukan. Menurutnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS telah menyalurkan bantuan lebih 98 juta ringgit kepada 55,184 penerima di seluruh wilayah ini dari Januari hingga April tahun ini. Bantuan tersebut meliputi pelbagai skim termasuk bantuan warga emas, bantuan kanak-kanak, bantuan am, allowance pekerja OKU, bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik, bantuan OKU tidak berupaya bekerja, bantuan anak pelihara serta bantuan belia-belia wanis. Katanya bantuan ini bukan sahaja mengurangkan beban kewangan penerima, malah menjadi sokongan moral untuk mereka meneruskan kehidupan dengan lebih yakin dan bermaruah. Datuk Muhammad Razi menjelaskan demikian pada program Sejambak Kasih Gawai di Selangor. Mengulas lanjut mengenai program tersebut, beliau memaklumkan seramai 24,101 penerima di seluruh Sarawak bakal menerima manfaat meliputi 13 daerah utama termasuk Kapit 2,878, Sibu 2,871, Seri Aman 4,359 dan Kuching 2,896. Datuk Muhammad Razi turut menekankan bahawa bantuan ini mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memastikan setiap rakyat diberi perhatian sewajarnya.
Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU antara Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda dan Universiti Kertin Malaysia membentuk kerjasama strategik untuk membina tenaga kerja berkemahiran tinggi serta persediaan menghadapi agenda ekonomi baharu Sarawak. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda, Dato' Ismawi Ismuni, pelaburan dalam pendidikan dan latihan merupakan asas penting bagi mendepani cabaran masa depan selaras strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani dan pertukaran Memorandum Persefahaman MOU antara Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda dan Universiti Kertin Malaysia di Miri semalam. Dalam pada itu, beliau turut menyatakan keyakinan terhadap kewibawaan dan komitmen universiti itu dalam melahirkan graduan berdaya saing. As you can see, Kertin University has its strength in research, in technology, in human capital, or even in skill training. That is the strength of Kertin Universities. And Kertin University has its international reputation. All right. So when it comes to technological advancement, innovation, Kertin University is already there. Justru kerjasama ini bukan sahaja membuka peluang kepada penyelidikan, seminar, program komuniti dan jaringan industri, malah turut meletakkan asas kepada impak yang lestari untuk masa depan Sarawak. Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA di bawah Kerajaan Sarawak terus memperkukuhkan peranannya sebagai pemacu utama pembangunan strategik di kawasan Ulu Rajang meliputi daerah Kapit, Song, Kanawit, Bukit Mabung dan Pelaga dengan keluasan keseluruhannya 41,186.5 km persegi. Kerajaan Sarawak sebelum ini telah memperuntukkan sebanyak 1.5 bilion ringgit kepada setiap agensi pembangunan wilayah untuk melaksanakan pelbagai projek infrastruktur termasuk yang diselia oleh URDA di bawah pengawasan Rekoda. Demikian dijelaskan oleh pemangku pengarah wilayah URDA Dr. Nelson Brandaseli pada sesi taklimat URDA terhadap Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak penyelaras projek untuk agensi pembangunan wilayah Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Hal Ehwal Islam Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi di Kapit. Sehingga kini Rekoda telah menyelia 247 projek dibiayai Kerajaan Sarawak dan 28 projek dibiayai Kerajaan Persekutuan berangkumi pembinaan jalan, jambatan, sistem bekalan air, struktur sungai, kemudahan rekreasi, pembaikan sekolah dan penyediaan rancangan induk. Di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12, URDA turut menerima peruntukan bagi melaksanakan 8 projek infrastruktur utama di wilayahnya termasuklah pembangunan berimpak tinggi yang bukan sahaja meningkatkan taraf hidup penduduk tetapi juga memanfaatkan potensi kawasan seperti penjanaan tenaga hidroelektrik, pertanian komersial, akuakultur dan ekopelancongan. Penduduk di Julau dan kawasan sekitarnya bakal menikmati bekalan air yang lebih konsisten dan berterusan menerusi pelaksanaan projek bekalan air Julau Pakej 1. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBALP Sarawak menerusi hantaran di Facebook memaklumkan projek bernilai 25.7 juta ringgit terbabit dijangka siap penghujung tahun ini. Projek ini dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak dan JBALP merupakan agensi pelaksana. Skop projek melibatkan pembinaan loji rawatan air baharu berkapasiti 3.4 juta liter sehari, pembinaan muka sau air mentah, pembinaan stesen pam air mentah serta pemasangan saluran paip baharu sepanjang 28 km. Sementara itu, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi meninjau perkembangan terkini projek tersebut Rabu lepas. Beliau dalam hantaran di Facebooknya berkata apabila loji baharu tersebut beroperasi, ia akan menjadikan penghasilan air keseluruhan kepada 4.7 juta liter sehari iaitu 1.3 juta liter dari loji sedia ada dan 3.4 juta liter dari loji baharu. Seramai 17 jemaah haji dari Bintulu telah berangkat hari ini mewakili kumpulan pertama daripada keseluruhan 34 orang jemaah haji dari daerah ini.
Penerbangan mereka dari Bintulu ke Kuching yang kemudiannya ke Kuala Lumpur akan dijadualkan berlepas ke Madinah pada awal pagi esok. Menurut Adun Jepak Iskandar Turki, kumpulan kedua yang turut terdiri daripada 17 jemaah lagi akan berlepas pada Ahad ini 11 Mei. Kita doakanlah agar jemaah ini dilindungi oleh Allah SWT sepanjang perjalanan mereka, dan kita nasihat mereka lah untuk jaga kesihatan, dan dalam masa sama kita minta mereka untuk gunakan segala ilmu yang mereka pelajari lah, sebagaimana tabung haji sentiasa memberi bimbingan. Sekian perkongsian dari Sarawak untuk petang ini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Farhatul untuk perkembangan berita selanjutnya. Terima kasih Fazril.